Imam sini. Pak, ada imam. Biasa imam tak sini. Tarawih. Oh, duduk sini lah. Buku Quran. Oh, Terima kasih. Siap. Minum. mana? Kan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam masjid maupun yang berada di luar, mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan melazimi dengan ucapan kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang membawa reti segala puji yang layak kami puji hanya kepadamu wahai Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya sehinggalah ke malam ini untuk sama-sama menjadi pilihan untuk terus istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Syukur kerana pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah maghrib bulanan kita setiap hari Jumaat pada minggu yang kedua. Dan insya-Allah sementara kita nak menunggu masuknya waktu isyak pada hari ini, pada malam ini 8.40, maka marilah sama-sama kita menghayati beberapa lagi buah hadis daripada baginda Nabi SAW, yang mana hadis yang dibacakan pada malam ini dan malam-malam berikutnya kesemuanya adalah hadis
sahih yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ini saya mulakan dulu hadis yang membicarakan tentang manusia yang lebih berbahagia di antara manusia yang akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad zanantu ya Aba Hurairah radhiyallahu anhu an la yas'aluni an hadzal hadis as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya ia berkata aku, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih berbahagia dan mendapat syafaat kamu pada hari kiamat nanti? Maka berkata Nabi SAW, demi sesungguhnya aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, bahawa tidak bertanya kepada aku tentang hadis ini oleh seorang pun yang pertama sebelum daripada kamu. Kerana aku lihat daripada kamu kelobaan untuk mengetahui hadis-hadis manusia yang lebih bahagia dengan mendapat syafaat aku pada hari kiamat nanti ialah mereka yang berkata la ilaha illallah hal keadaan bersih hatinya ataupun dirinya daripada sebarang perbuatan syirik. Hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang telah saya bacakan tadi dan tuan-tuan dengar ini merupakan telah diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Kita tahu bahawa Abu Hurairah ni tuan-tuan dia agak lewat dia bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni bukan orang Mekah dan bukan orang Madinah. Dia diriwayatkan daripada Yaman, asal usul daripada orang Yaman Jadi kalau disebut Abu Hurairah ini, itu gelaran yang Nabi berikan kepada Abu Hurairah. Kalau dalam IC dia tuan-tuan, dalam pasport dia tulis Abdul Rahman As-Sakhar Ad-Dusi. Ni dalam pasport lah, kita transferkan pada zaman sekarang istilah kad penalangan pasport lah Jadi kalau ikut nama dia Abdul Rahman As-Sakhar Ad-Dusi, yang mana paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Maknanya tuan-tuan, diriwayatkan hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni kurang lebih 5,374 buah hadis Jadi sebab itu Abu Hurairah ni jenis tak pilih hadis. Dia suka apa saja yang Nabi sebut, maka dia akan riwayatkan. Dan dia ada kelebihan, dan dia diberi umur panjang selepas daripada wafatnya Nabi itu. Sebab itu orang sahabat-sahabat banyak datang tanya macam mana Nabi pernah cakap macam ni tak. Kata Abu Hurairah, pernah. Dulu aku duduk dengan Nabi, pernah Nabi sebut macam ni dan macam tu Jadi sebab itu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kerana antara faktornya Allah Ta'ala bagi kepada Abu Hurairah ni usia yang panjang. Baik, itu ada satu hari dia datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang akan mendapat layanan istimewa yang paling bahagia sekali pada hari kiamat, yang akan mendapat syafaat daripada kamu wahai Rasulullah? Tuan-tuan, dia dengar jawapan daripada Nabi ni Nabi merendahkan jawapan. Maknanya bukan sekadar sahabat yang hidup pada zaman Nabi akan dapat syafaat. Kita walaupun tak pernah bertemu dengan Nabi pun ada peluang untuk dapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semualah, amin ya rabbal alamin. Bila Nabi dengar tuan-tuan pertanyaan Abu Hurairah, kata Rasulullah, laqad zanantu, maka sesungguhnya
dalam istilah bahasa Arab ni, kalau kaedah bahasa Arab nahu, laqad, lam qad maknanya litaukid, nak menguatkan satu-satu statement ba'daha, selepas daripada huruf taukid tadi, lam dan juga qad. Jadi Nabi sebut ni laqad ni, maka sesungguhnya aku dah rasa dah, wahai Abu Hurairah, kamu bertanya soalan macam ini. Tak ada langsung sebelum ini sahabat datang jumpa aku yang bertanyakan perihal kehidupan selepas daripada dunia. Tak ada orang, melainkan kamulah orang yang pertama sekali yang tanya bab kehidupan di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, ya. Baik, itu kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ya, tuan-tuan yang sentiasa istiqamah kuliah saya kenal orang yang start daripada mula sampai sekarang. Saya kenal orang dia. Sebab orang kita ni dia mudah cam, sebab kalau dia duduk kat situ sampai hari kiamat kat situ, kan, macam belah kanan saya abang ni kan, dia memang suka duduk situ. Bahkan tiang ni jangan pandai-pandai sandar tuan-tuan, ya. Saya pergi di masjid, sebuah masjid di belah Shah Alam tu, demo tak kenal saya, panggil berceramah. Bila saya pergi tu tuan-tuan, kuliah subuh perdana. Jadi bila kita pergi lepas habis tuan-tuan, ya, semayang bagi salam, perut pun tak berapa nak sedap, pergi toilet, balik toilet, sampai tuan-tuan imam tak habis wirid lagi. Panjang ni wirid imam tu, ya. Jadi kita pun tengok mana ada satu tiang, sandar kejap lah. Tuan-tuan habis baca doa, datang seorang pakcik tuan-tuan, saya ingat dah usia 70 lebih dah, ya. Dia tanya saya, tak senyum langsung, daripada mana datang ni? Sebab memang saya bukan orang selalu kuliah kat situ. Daripada mana datang? Saya kata saya daripada Rawang. Dia tengok saya macam nak makan, dia macam engkau orang lapar macam tu lah. Dia tak tahu aku pun lapar juga. Lah sekali tuan-tuan sampai tak tahu nak ditanya ke saya, kamu tahu tak ni tiang siapa? Lepas tu sekarang saya tak berani sandar tiang-tiang, takut ada orang punya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah, tak ada orang yang bertanyakan tentang perihal ini selain daripada kamu yang nak tahu kehidupan selepas daripada kehidupan lepas daripada dunia. Saya sebut pada pertemuan awal sekali bagaimana daripada manusia di alam rahim kita akan masuk di alam dunia, dan di alam dunia kita tak kekal. Disebut oleh para ulama darul fana, tempat yang akan Allah Ta'ala musnah. Kita akan dihijrahkan, dibawa ke satu alam lagi yang namanya alam kubur ataupun alam barzakh. Di situ pun tak kekal, cuma yang pastinya lama berbanding daripada hidup kita di dunia. Di situ pun tak kekal. Allah Ta'ala akan bawa kita hijrah lagi, dipindahkan lagi ke satu tempat yang namanya alam mahsyar. Kehidupan ke semua manusia yang pernah hidup di dunia ni, Allah bagi hidup. Cuma kehidupan di situ tak ada peluang lagi nak semayang, tak ada peluang lagi nak buat umrah, tak ada peluang lagi nak buat haji. Waktu ketika itu tuan-tuan, hanya Allah Ta'ala akan menilai, menghitung segala apa yang kita buat ketika mana kehidupan kita di dunia ni. Maknanya kehidupan itu dinamakan sebagai berhimpunan di padang mahsyar. Dan di situ pun tak kekal. Allah akan bawa lagi, hijrah lagi kita ke satu tempat yang sifatnya kekal abadi, darul baqa, tempat yang kekal abadi. Itulah di negeri akhirat. Dua tempat saja, syurga, neraka. Mudah-mudahan kita semua ditempatkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi bayangkan, dalam banyak-banyak sahabat itu timbul seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Dia tanya kehidupan manusia dilepas daripada kehidupan dunia, melangkaui barzakh, baru dimasuk di alam mahsyar. Dia tanya, kehidupan aku hidup di dunia bukan setakat aku nak tunjuk sayang aku pada kamu, pada agama, tapi aku nak bahagia kekal sampai di akhirat pun aku akan mendapat tempat di sisi Allah dan juga di sisi hati baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa jawab Rasulullah, tuan-tuan? Tak ada seorang yang bertanya, kamulah orang yang paling aku tengok pada kamu ni. Dia ada satu tabiat pada Abu Hurairah ni. Apa dia?
tabiat dia adalah hirsin. Maknanya dia tamak dalam nak belajar satu-satu ilmu. Baik, itu orang yang belajar dalam keadaan tekun, ya. Maknanya dia rasa macam walaupun saya dah ada PhD, orang dah panggil doktor, profesor madya, emerit dan sebagainya, tapi saya tak pernah rasa diri saya orang alim, tak pernah. Ada orang macam tu, ya. Ada orang, tuan-tuan, dia belajar tinggi, dah habis PhD ni, sambung pula PhD ni, dia rasa diri dia semakin lama semakin tak boleh, aku nak cari juga nilai hati ilmu tu, sebab ilmu Allah bersifat wasi', bersifat luas. Apa yang aku dapat ini adalah sikit saja, illa qalil, kata Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak kamu dapat satu-satu ilmu melainkan sikit saja yang kamu dapat daripada ilmu Allah. Baik, itu para ulama dulu, tuan-tuan, salafus salih, walaupun mereka hebat dari sudut ilmu agama, baik dari sudut akidahnya, fiqahnya, tuan-tuan, tasawufnya, tapi sebenarnya, tuan-tuan, hidup mereka tak ada rasa, timbul rasa orang perlu hormat pada dia, tak ada. Dia datang, dia tak harapkan, tuan-tuan, dia dilayan dengan layanan yang cukup istimewa, VVIP. Dia datang tu, tuan-tuan, dia buat, korbankan masa dia. Dia buat satu-satu kitab itu bukan sebab kerana nak ambil realiti tiap-tiap tahun, tak ada, ya. Tapi dengan sebab barakah, tuan-tuan, dengan sebab kerana dia lillahi ta'ala, maka hari ini walaupun mereka dah mati, dah meninggal hampir kat 1100 tahun, tapi setiap kali maghrib, setiap kali waktu kuliah subuh, orang akan sebut, tuan-tuan, Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Tolong doa pada dia. Sebab apa? Hasil daripada keberkatan. Baik, itu Imam Bukhari pun macam tu juga. Walaupun dia dah tinggalkan kita hampir ratusan tahun, tapi masih lagi menjadi rujukan, kata para ulama. Selepas daripada Quran, maka hadis yang kami akan rujuk, dan dalam banyak-banyak hadis, maka hadis yang pertama yang kami akan rujuk dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, ataupun dikenali sebagai Jami' Sahih Imam Bukhari. Adakah rujuk dulu? Sebab apa? Barakah dia, tuan-tuan. Dia simpan hadis-hadis ini, dia saring daripada ratusan ribu hadis yang telah dihafalkan oleh Imam Bukhari ini, hampir 600,000 hadis. Tapi dia ambil masa lebih kurang 16 tahun untuk disaringkan, diletakkan dalam kitab sahih tadi sejumlah 7,658 hadis. 16 tahun. Lepas tu dia pun wafat. Kalau Allah panjangkan usia dia, tuan-tuan, semakin banyak lagi hadis yang sempat disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Tengok sampai ke hari ni orang duk sebut dan doa kepada dia, mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan Imam Bukhari di alam kubur. Sebab itu, tuan-tuan, sifat pada Abu Hurairah ni dia ada satu, yang mana itulah yang disebut hirsin. Maknanya dia rasa tak pernah, tuan-tuan, rasa alim dengan sebab apa yang dia ada. Itu antara yang disebutkan juga oleh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, imam mazhab kita, ya. Walaupun di sini ada yang bertaklid dengan Imam Hanafi, tapi biasa kalau di Malaysia ni memang, tuan-tuan, orang pakai dengan mazhab dengan Syafi'i. Imam Syafi'i, dia pernah menyebut dalam syair dia, tuan-tuan, ada 6 perkara yang menyebabkan seorang itu dia boleh jadi hebat. Pertama, zakain. Maknanya Allah Ta'ala kurniakan kepada makhluk yang nama manusia ni, tuan-tuan, ialah otak, akal, dan bila mana orang ini bijak, orang ini cerdik, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, dia boleh guna kecerdikan itu dengan berfikiran secara baik, berfikiran secara logik. Maknanya zakain, dia gunakan kecerdikan. Zakain wa hirsin. Imam Syafi'i kata yang kedua, dia kena ada rasa tamak, belajar, belajar macam tuan-tuan, kan. Pas habis kuliah maghrib cari pula kuliah isyak, pas habis kuliah isyak duduk pula kuliah subuh. Kalau tak ada kuliah tu, tuan-tuan, tak senang duduk. Macam itulah rupanya, tuan-tuan, ya, orang yang dalam hati dia Allah Ta'ala dah masuk satu sifat yang dinamakan sebagai tamak, wajtihadin, dan dia kena ada kesungguhan dalam kita nak belajar. Sebab itu kita datang ni bukan senang.
Tuan-tuan ni, kalau ulama-ulama dulu tuan-tuan terpaksa menghadapi angin tiup begitu kencang, hari ni kita hadapi juga tuan-tuan. Kalau macam saya daripada Rawang, hadapi menempuhi Smart Tag dan Touch and Go. Maknanya kita lalu nak datang bukan senang, dengan traffic light yang kalau kandungan sidil lori sangkut dan sebagainya. Tapi yakin dan percaya, kata Nabi SAW, siapa yang melalui satu jalan dengan sebab kepayahan, kesusahan, maka esok Allah Ta'ala akan mudahkan perjalanan dia menuju ke syurga. Mudah-mudahan kita semualah, amin ya rabbal alamin. Wajtihadin, dan yang keempat, wal bulughah. Maknanya dia kena ada duit, dia kena ada tuan-tuan ya, ni keuangan kena tahu. Orang nak belajar hari ni, nak apa-apa saja semua sekarang ni tuan-tuan nak kena duit berlaku. Hatta kalau nak diploma pun, anak-anak kita pun kad 20,000. Kalau mak ayah tak simpan duit, kalau mak ayah tu miskin tuan-tuan, anak tu dapat peluang melanjutkan universiti, maka jangan risau. Kita ada pinjaman daripada PTPTN, ada pinjaman daripada MARA. Yang penting sekolahkan dulu, esok tahulah anak tu macam mana nak bayarnya. Semua sekarang ni dunia duit tuan-tuan ya. Baik itu tak ada duit pun, kalau belajar pandai-pandai pun ya, terhalang juga daripada nak belajar tinggi ya. Sekarang dunia memang semua dunia duit belaka. Hatta kalau kita mak ayah nak beli barang-barang pun kena sekarang duit. Kan nak duduk tengok dalam handset kita, kejap-kejap datang tuan-tuan ya, peringat. Kata ni ada promosi sekian. Kalau orang ada duit, insya-Allah apa saja dia boleh beli kan. Itu yang kelima, kata Imam Syafi'i, irsyadin ustadin. Dia kena rasa hormat pada guru. Ya, walaupun kita ni ada PhD, masuklah masjid dalam kuliah maghrib, jangan kita bawa PhD masuk dalam. Tu kan kadang-kadang bila bawa masuk dalam masjid, dalam surau, ustaz tu mengajar tidaklah sampai universiti pangkat PhD, tapi dia mengajar pondok. Dia pondok ni alim, ilmu dia tinggi. Kita pelekehkan sebab dia tak ada CG dan sebagainya, tak boleh, kena ada hormat. Walaupun satu huruf yang dia ajar, dia tetap guru kita. Orang yang hormat guru, insya-Allah dia akan dapat barakah. Dan yang terakhir sekali, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang nak berjaya ni tuan-tuan, dia mesti ada tuluz zaman. Belajar ni bukan tempoh masa 3-4 tahun dapat degree selesai masalah, saya orang alim, tidak ya. Tetapi nak belajar ni mestilah guna satu tempoh yang sampai panjang. Sampai bila ustaz? Sampai mati, itulah jawapannya. Jadi sebab itu tuan-tuan, ada satu sifat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i ni, dia jenis tamak, tak cukup rasa satu, dia nak tahu satu-satu, sehingga Nabi SAW menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang akan mendapat syafaat, yang akan mendapat layanan VVIP pada hari kiamat nanti, syafaat daripada aku. Tengok, Nabi merendahkan jawapan. Siapa-siapa yang pernah mengucap kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, khalisan min qalbihi aw nafsihi, maknanya dalam diri dia sunyi daripada tuan-tuan melakukan perbuatan syirik, maka orang inilah yang akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, amin. Sebab itu jawapan Nabi ni tuan-tuan ni, jawapan yang orang yang marhain macam kita ni pun tuan-tuan ada peluang dapat syafaat Nabi. Tuan-tuan jangan risaulah, Nabi bukan jenis orang kluster tuan-tuan ya. Nabi tak macam ada sebahagian daripada manusia, bila dah tinggi pangkat tuan-tuan di bawah pandang hina. Nabi bukan jenis ada orang yang kaya tuan-tuan, dia beza-bezakan yang miskin tak boleh duduk satu meja dengan saya, tak boleh. Nabi bukan macam itu. Sebab itu sahabat Nabi tak pernah rasa terasing, walaupun Nabi ni tuan-tuan adalah seorang makhluk yang memang disayangi oleh Allah Ta'ala. Walaupun asal daripada sahabat ni seorang hamba, tapi dengan sebab kena akrab persahabatan, Allah angkat dia tuan-tuan bersahabat dengan orang baik ni, apatah lagi Rasulullah. Sehingga sampai sekarang tuan-tuan ya, sahabat ini disebut-sebut namanya, disebut-sebut walaupun dia tidaklah seputih macam kita. Setiap kali mengumandangkan azan teringat kita, dialah yang pertama sekali yang melangkan azan. Siapa dia? Sayyidina Bilal bin Rabah.
seorang daripada hamba yang dimerdekakan, dibeli tuan-tuan oleh baginda Nabi SAW daripada seorang pembesar Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Allah tuan-tuan angkat martabat sahabat ni, baik itu hitam, putih, kelabu asap, dia tidak menjamin seorang itu dalam syurga. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, tuan-tuan pergi Madinah, macam-macam manusia tuan-tuan kita tengok ya. Ada yang tuan-tuan gelap dia sama macam jubah saya ni. Kalau lalu waktu gelap tak nampak, melainkan dia senyum bagi salam, Assalamualaikum, ada orang rupanya. Tapi ya Allah, setiap kali bila dia baca Quran, jealous kita tuan-tuan, cemburu kita. Apa sebab? Dia boleh menitihkan air mata. Lepas itu pernah saya belajar di Mesir tuan-tuan, kali pertama melangkah di Mesir. Bila sampai di awal tuan-tuan tahun di Mesir tu, sampai bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, waktu tu sahabat sini saya, dia kata, Ustaz Jalil, jom kita pergi semayang di satu masjid namanya Masjid Amr bin As. Kali pertama bila duduk semayang tepi kiri kanan depan orang Arab ni tuan-tuan, cukup banggalah. Sebab capai juga harga hajat mak ayah kita nak suruh kita belajar sampai ke Universiti Azhar ya. Maka bila kita duduk, saya kata pun apa special sangat semayang sampai jauh sangat masjid, terpaksa kena naik bas pergi ke daripada Hayu Sabi' ya, sampai ke Masjid Amr bin As, terpaksa kena naik bas. Buat apa kita pergi jauh-jauh, bawah tu pun ada masjid. Jadi dia kata pergi malam ni special sikit. Malam ni special, ada imam, dia kalau dia baca saja, kita hati kita boleh meruntun. Maksudnya sampai satu tahap tak boleh nak kawal emosi, boleh menangis. Saya pun sepanjang 23 tahun tuan-tuan sebelum tu, semayang tak pernah pun menangis. Dalam semayang tak pernah menangis, tapi kalau lepas semayang keluar biasa menangis sebab kasut hilang. Itu biasa. Tapi dalam semayang tak pernah menangis. Nak juga rasa dalam hidup, sepanjang kita hidup ni pernah juga rasa menangis. Gigi semayang, duduk belakang, rupanya tuan-tuan dalam perjalanan tu, saya pun tanya siapalah yang jadi imam. Jadi semua orang malam tu ramai sungguh. Siapa yang jadi imam malam ni, sampai ramai orang datang, penuh habis sampai ke belakang, sampai parkir kereta pun semua penuh ni. Dia kata malam ni kebetulan pula orang hari pertama Syekh, sebab Mesir ni tuan-tuan masjid besar-besar ni dia akan panggil mukri ya, orang-orang yang baca kelebihan suara yang sedap macam imam kita tadi akan jadi imam pimpin. Malam 10, malam 20, malam 30 dia akan bawa. Dan setiap kali tarawih dia akan habiskan 3 kali round. Maksudnya 3 kali, 10 hari selesai. 10 hari selesai, 10 hari selesai. Hebat kita masjid kita ada buat 3 macam tu, 10-10. Kalau buat 10-10 saya ingat kosong masjid kita ni. Tu pun dia warning lah pengurusi bahagian pengurusi. Kamu imam jangan pandai-pandai sangat panjang-panjang tau. Jadi imam qul huwallah bagi 2. Qul huwallah bagi 2, nak rasa apa kan? Kadang inna atau inna bagi 2, jangan panjang-panjang, potong elon. Potong elon. Allahu akbar. Syekh Jibril ni tuan-tuan, rupanya bila duduk belakang dia baca Fatihah, hati kita dah beruntun lah. Dengar dia Allah baca, speaker dia macam kita speaker ni, dia punya bacaan dia walaupun kita tak faham, ya Allah, boleh tersentuh hati. Duduk belakang dia tuan-tuan hampir nak menangis. Bila habis pula Fatihah, dia baca surah Al-Baqarah, start daripada muka surat pertama tu, habis muka surat pertama, hati saya kata Syekh jangan berhenti lagi. Dia dengar gemaknya, dia pun baca muka surat yang kedua. Habis muka surat yang kedua, saya kata Syekh jangan berhenti, sebab tak terasa dia punya bacaan. Tuan-tuan ni dia baca, dia dengar kot, dia baca muka surat yang ketiga. Habis muka surat yang ketiga, saya kata Syekh cukup lah, dia tak dengar dah. Dia baca muka surat yang keempat. Habis tu saya kata Syekh lah, hati saya lah agak-agak lah Syekh. Dia baca muka surat yang kelima, baca muka surat yang keenam. Rupanya tuan-tuan Syekh Jibril ni satu rakaat dia akan baca hampir kat 7-8 muka surat. Tarawih mereka pula tuan-tuan bukan macam kita 8. Tarawih mereka semua 20 belaka. Bayangkan 7 kali 20 muka surat, 7 kali 20 rakaat macam mana tak menangis aku tuan-tuan? Menangis kita. Dan itulah kali pertama dan terakhir saya semayang belakang Syekh Jibril. Tak berani lah panjang ni, yang macam opah-opah ni kena sedia bangku ke bawah belakang. Habis penat duduk ni, tu baru dia baca dalam semayang, tak dulu baca doa kunut. Sebab 10-15 kita akhir kan kita ada doa kunut. Dia punya doa kunut hampir kat 20 minit. Oh ya Allah.
Ini disebut tuan-tuan pengalaman duduk di negara. Bila kita duduk tuan-tuan semayang tu, kita tengok ada di kalangan manusia Allah takdirkan hidup mereka fizikal tuan-tuan gelap. Tapi subhanallah, bila disebut kalam Allah, bila disebut perkataan istighfar, bila disebut tentang kisah-kisah Nabi, melinang air mata dia tentang sebut tuan-tuan. Mungkin dia terkesan dengan ucapan taubat sehingga dia melihat memuhasabah diri dia yang dia ni adalah pendosa, layakkah aku masuk ke dalam syurga. Jadi semua tu dimuhasabah. Bila diselawat ke atas Nabi, Nabi tak pernah kami tengok, Nabi tak pernah kami duduk dalam satu majlis sampaikan melalui Nabi. Layakkah esok aku nak dapat bertemu dengan Nabi dan dapat syafaat Nabi, sampai melinang air mata dia. Jadi sebab itu tuan-tuan ya, hebatnya mereka ini, apa yang Nabi buat, Nabi tak kluster-klusterkan para sahabat ini. Nabi nak tuan-tuan sama-sama kita hidup di dunia ni dalam keadaan terima semua belaka. Yang diterima untuk masuk ke dalam syurga bukan nilaian harta benda, pangkat, tetapi sebaliknya adalah nilai takwa di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita ambil peluang tuan-tuan ya. Hadis ini menceritakan pertama sekali, maknanya setiap hamba Allah Ta'ala, umat Muhammad ini ada peluang untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, umat Muhammad SAW ini tuan-tuan, esok ketika mana dalam kita menghadap Allah Ta'ala, banyak persoalan yang akan berkait rapat bertanyakan tentang Nabi. Orang-orang yang beriman, kata Nabi SAW, bila datang dua orang malaikat nanti dia akan tanya ya, adakah kamu kenal manusia yang kami paparkan kepada kamu ini? Kamu kenal ataupun tidak? Orang yang beriman dia akan jawab, huwa Muhammad, Muhammad, Muhammad. Inilah Muhammad. Sedangkan pemuda tadi dia tak pernah hidup pun zaman Nabi, dia tak pernah hidup satu zaman dengan Rasulullah. Tapi macam mana tuan-tuan dia boleh kenal Nabi kita Muhammad? Jadi persoalan itu kita dah sebut sebelum ini. Orang ini tuan-tuan hidup di dunia, dia sentiasa tuan-tuan ingat pada Nabi, selawat pada Nabi, ikut sunnah Nabi, amal saja apa yang Nabi buat. Maka dalam hidup dia rupanya sebelum dia dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, rupanya dalam hidup dia pernah bertemu dengan baginda Nabi SAW. Maknanya datang mimpi ya, Nabi datang. Sebab itu tak mustahil kalau orang macam tuan-tuan ini datang jumpa kita, datang jumpa imam ni, datang ustaz apa Salmi, dia kata ustaz semalam saya tidur ustaz, datang orang pakai serba putih, dia datang jumpa, dia bagi tahu dia Rasulullah. Betul ke ustaz itu Rasulullah? Jadi kalau orang macam tuan-tuan yang sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu, menghidupkan pula solat berjamaah, amalan sunnah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Nabi, tak mustahil kalau tuan-tuan dapat malam tersebut bertemu dengan Nabi SAW. Tak pelik orang macam ni. Tapi yang kita pelik, orang yang tak pernah datang masjid, yang tak pernah datang surau, yang tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Bahkan dalam hidup dia tuan-tuan setahun 2 kali dia datang masjid, tu pun sebab sembahyang raya. Dia tak pernah tuan-tuan amalkan sunnah Nabi. Orang macam ni pelik tuan-tuan. Kalau dia kata semalam ustaz saya temu dengan Nabi, ni orang macam ni kita pelik. Mungkin kita boleh nasihat pada dia, betul ke cik temu dengan Nabi ke ayah pin ni? Ayah pin pun boleh jadi juga jenis macam ni, tak mengaji ni. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang-orang macam ini kata Nabi SAW, tak peliklah kalau dalam hidup dia tuan-tuan ya, dia pegang sungguh-sungguh kalimah la ilaha illallah, dia tak syirik kepada Allah, maka mereka boleh kenal aku adalah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Hadis yang seterusnya tuan-tuan, kalau tadi kita menceritakan tentang syafaat daripada Nabi, ada satu soalan pula yang pernah ditanya oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'a la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man husiba 'udziba. Qalat Aisyah radhiyallahu anha faqultu awalaysa yaqulu Allah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira
faqala innama dhalika al-ardu walakin man nuqisha al-hisab yahlik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan salah seorang daripada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan sifat dia, tuan-tuan, dia takkan dengar satu-satu perkara, takkan terima satu-satu input ilmu, tuan-tuan, sekiranya kalau dia benar-benar jelas dia faham satu-satu topik. Ni orang alim. Lepas itu kalau orang tanya ada tak di kalangan ulama, di kalangan wanita, jadi opah-opah jawab ada. Siapa dia? Jawab dulu Sayyidatina Aisyah, bukan Ustazah Nur Hafizah Musa, itu nombor lebih. Pertama dulu Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari, tuan-tuan, dia pernah dengar Nabi SAW sebut man husiba uzima. Kehidupan di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, tuan-tuan, kesemuanya Allah Ta'ala akan tanya. Tapi yang Nabi sebut ialah siapa-siapa yang Allah Ta'ala akan hitungkan amalan pada hari kiamat akan bertanya kepada dia, orang ini akan diazab oleh Allah. Sedangkan Aisyah dia mendengar satu ayat Quran, ya. Apa katanya dalam suratul Insyiqaq pada ayat yang ke-8? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tuan-tuan boleh buka dalam suratul Insyiqaq ayat 7 sampai 9, 10 sampai 12. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan, tuan-tuan, yang golongan pada hari kiamat nanti, dia akan kesemua manusia yang akan dibangkitkan, yang sebahagian di sebelah kanan, yang sebahagian lagi akan berada di sebelah kiri. Kita boleh buka Surat Al-Insyiqaq pada ayat yang ke 7 sampai 9. Orang Allah Ta'ala mencerita yang golongan ini dinamakan sebagai Ashabul Yamin. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ni Allah cerita sikit, tuan-tuan, ya. Esok pada hari kiamat, golongan belah kanan ni Allah sendiri serahkan, tuan-tuan, buku catatan amalan dengan pandangan kasih sayang. Allahu Akbar. Seronok bila dia beri, tuan-tuan, buku catatan. Anak terimalah buku catatan awak ni. Waktu kita hidup sebenarnya 60-70 tahun atas dunia. Bukan kita lah, tuan-tuan lah. Saya baru 38. Waktu hidup kamu 60-70 tahun atas dunia, ni amalan kamu, ambil terima. Allah bagi buku catatan amalan sebelah kanan. Maka ketika itu gembira, ya Allah, Tuhan yang ketahui, tuan-tuan. Bayangkan yang bagi anugerah itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita di dunia ni, tuan-tuan, kalau dapat ijazah, yang bagi itu naik chancellor, dah rasa seronok tu, baru naik chancellor, belum chancellor ni. Apatah lagi kalau Sultan Selangor sendiri yang serahkan kepada tuan-tuan adalah anugerah sekian-sekian. Lagi rasa kita bangga. Tambah-tambahlah kalau Allah Ta'ala sendiri akan bagi, bagaimana perasaan ketika itu hamba? Sudah pasti, tuan-tuan, memikirkan tentang hidup di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, tuan-tuan, dah masuk waktu Isyak. Jadi kita berhenti sekejap. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi selepas ini. Wallahualam.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat hadirin yang dirahmati Allah Taala sekalian. Sebelum kita berhenti tadi ada kita menyebut tentang bagaimana satu konflik tuan-tuan fahamnya Aisyah radhiyallahu anha tentang sabdaan Nabi dan juga firman Allah. Kata Nabi, orang yang akan disoal pada hari kiamat di padang mahsyar nanti confirm manusia ni akan diazab. Sedangkan ada golongan dinamakan sebagai kelompok di ashabul yamin pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Mereka ni akan duduk diadili juga. Cuma kata Allah Ta'ala hisaban yasira. Mereka akan dihitungkan lebih-lebih kurang. Dia tak seperti mana dengan ashabul shimal di sebelah kiri ni. Allah Ta'ala akan tanya macam-macam. Mereka ni Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan serahkan buku catatan amalan di sebelah kiri dan alik belakang. Maknanya Allah tak boleh tengok wajah dia ni. Apa sebab? Kerana hidup kamu di dunia sombong sangat. Aku bagi nikmat, kamu reta banyak, kamu tak nak bantu orang susah. Aku bagi kamu kelebihan dapat pangkat gitu lagi ni. Kamu rasa kamu hebat. Kamu rasa kamu lah orang yang paling tinggi, patut dihormati, kena layanan VVIP. Datang masjid pun lambat nak dapat duduk di depan sekali. Macam tu. Jadi maka hidup mereka tuan-tuan nak dapat tempat di dunia, Allah bagi apa saja yang mereka nak. Tapi kalau di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, say no. Allah Ta'ala tak boleh bagi pada dia. Nah, ambil buku catatan amalan kamu di sebelah kiri dan di alik belakang. Bagaimana keadaan manusia ketika itu? Kata Allah Ta'ala, tuan-tuan, mereka itu dalam keadaan meraung-raung minta tolong. Bagi minta pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, berilah pada kami hidup kembali atas dunia. Kami nak buat amal ibadat, kami tak nak sombong, kami tak nak riak. Mereka dah minta tolonglah, tolong. Help. Minta tolong. Tak ada sampai pun tuan-tuan orang yang sanggup tolong mereka. Maka Allah dah kata kepada golongan yang penuh dengan kemurkaan Allah ni, yasla sa'ira, rasailah keazaban yang telah kami sediakan kepada kamu. So dalam ayat ini dengan sabdaan Nabi dia agak tak teli. Sebab kerana Nabi kata siapa yang akan ditanya pada hari kiamat, tanya saja orang ini akan diazab. Tapi sebaliknya ayat Quran suratul Insyiqaq ayat 7 sampai ayat ke-12 ini, mereka beri buku catatan amalan, mereka ni terus masuk dalam syurga. Kan tak sama tu, Maman. Jadi dia tanya kepada Nabi, macam mana pula tu tak sama dengan firman Allah? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, innama dhalikal ardu, hanya senya itu sekadar memaparkan ataupun membentangkan audit sepanjang kamu hidup di dunia saja, ya. Tidaklah membawa maksud mereka ini akan disoal ataupun diazab. Tetapi yang dimaksudkan apa yang aku sebut man husiba uziba, siapa yang akan ditanya, yang confirm akan diazab ialah golongan apabila ditanya dia secara detail. Maksudnya bila sebut nuqisha ni, naqish maknanya perbincangan yang begitu mendalam. Kamu dapat reta ni daripada mana? Saya bekerja. Saya banyak kontraktor semua bagi subkan saya bom. Kamu dapat harta banyak ni, apa yang kamu buat harta kamu? Bantu orang miskin ada tak? Banyak sedekah tak? Maknanya kalau orang macam ini yang akan ditanya start daripada mana dapat dan untuk apa belanjakan, maka golongan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang confirm akan diazab oleh Allah. So tuan-tuan, orang yang beriman, orang yang bertakwa ini Allah Ta'ala mudahkan perhitungan dia di hari kiamat. Allah Ta'ala akan mudahkan. Sebab itu kita diajar untuk kita amalkan zikir. Apa dia zikir dia? Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Wahai Tuhan, esok hari kiamat esok kau hitung amalan aku lebih kurang sudahlah, ya. Jangan sampai kau tanya bukan-bukan, aku tak larat nak menjawab. Jadi kita minta pada Allah, tuan-tuan, orang yang dapat urusan dipermudahkan di akhirat esok. Dalam hidup mereka tak pernah menyusahkan sahabat anda dia.
Mereka tak menyusahkan jiran-jiran dia. Mereka bahkan tengok orang dalam kesulitan, mereka akan tolong. Orang inilah tuan-tuan, kalau di dunia sudah memudahkan urusan orang, apatah lagi tuan-tuan di akhirat mereka ini akan dipermudahkan urusan untuk bertemu dengan Allah di dalam syurga. Mudah-mudahan kita semualah, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah sempat kita dapat selesaikan 2 buah hadis pada malam ini. Kedua-duanya menceritakan tentang perihal kehidupan manusia di alam mahsyar nanti. Maknanya satu, kita dapat tadi bagaimana nak dapat syafaat Nabi. Peliharalah kalimah tauhid la ilaha illallah, dan dalam masa yang sama jaga diri kita daripada terjebak dalam perihal tentang syirik kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Yang keduanya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman ini, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia masuk ke dalam syurga dalam perhitungan yang cukup mudah. Berbeza dengan orang-orang yang dalam keadaan hidup kemurkaan Allah Ta'ala, mereka ini akan ditanya dan ditanya sehingga tidak berganjak walaupun satu langkah menuju ke dinasti negeri akhirat dalam syurga. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusan dunia dan juga akhirat, amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan apa yang baik semuanya daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين يؤتون ما
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه أستغفر الله العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك اللهم لا إله إلا أنت سنتوب لنا وما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حقه علينا وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. كانوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كانت تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر
بشرى بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا من يجير الكافرين من عذاب أليم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا